Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama Kementerian Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dengan penuh hormat dan ta'zim, perambah kaula saya menjunjung dan memohon bagi menggunakan bahasa biasa dalam penyampaian tazkirah pada petang ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Negara Brunei Darussalam sebetulnya berusaha untuk menjadi sebuah negara zikir, negara yang sentiasa mengingatkan rakyatnya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan negara kita ini dengan keberkatan. Seperti mana firman-Nya di dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita ni lagi kan memperolehi keberkatan? Salah satu adalah dengan cara memuliakan dan menghormati guru-guru kita ni. Sebab gelaran guru yang juga dikenali sebagai pendidik sememangnya bukanlah gelaran yang biasa-biasa. Darjat guru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergambar menerusi janji Allah di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan begitu juga orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Selain daripada itu, dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan semua penduduk di langit dan di bumi, sehingga semut yang berada di sarangnya, ikan yang di lautan, pasti berselawat, yakni mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah. Sebab itulah tugas sebagai seorang guru ini bukanlah biasa-biasa. Tugas sebagai guru merupakan anugerah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Indah semua orang mampu jadi guru. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ni lihat satu contoh para ulama memuliakan dan menghormati guru-guru mereka. Kita ni ambil contoh daripada Imam An-Nawawi. Bagaimana beliau memuliakan gurunya yang hanya semata-mata untuk mendapatkan keberkatan daripada apa yang dipelajarinya. Diceritakan ketika Imam An-Nawawi hendak belajar dengan gurunya, dalam perjalanan beliau akan bersedekah yang diniatkan untuk gurunya dan berdoa, Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku hingga aku tidak melihat kekurangan beliau dan tidak ada orang lain yang menyampaikan kepadaku mengenai aib beliau. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tugas guru semakin mencabar.
memetik titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sempena sambutan majlis Hari Guru ke-28 pada tahun 2018. Saya bacakan. Kerjaya guru dapat dilihat sebagai makin mencabar dan kompleks. Hanya guru yang mempunyai kebolehan dan kewibawaan sahaja yang mampu mendepani cabaran tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini bermakna kita ni semua perlu bekerja sama dengan guru-guru dalam memastikan generasi penerus bangsa dapat dibentuk dalam satu acuan yang betul. Paling penting untuk kita ni sama-sama fahami. Indah lagi ada selepas ini kita ni akan mendengar istilah bekas guruku ataupun bekas ciguku, kerana mereka akan tetap menjadi guru kita ni sampai bila-bila agar ilmu yang kita ni perolehi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khas buat para guru. Untuk insan yang bergelar guru, jangan lupakan alif bata. Apa alif bata ni? Alif yang pertama ialah amanah. Allah pilih bis kita untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan menunaikan amanah adalah tanda sempurnanya iman. La imanan liman la amanah lahu wa la dinan liman la ahda lahu. Artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Seterusnya ba. Apa ba ni? Ba iaitu bersabar. Menyampaikan ilmu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak perkara yang terpaksa dikorbankan. Oleh itu, percayalah, sabar adalah sahabat yang terbaik untuk para guru. Dan Allah pasti akan bersama dengan bis kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir iaitu apa ni? Iaitu tawakal. Allah pilih bis kita untuk menunai amanah ini. Disebabkan amanah tersebut terlalu besar, Allah juga ingatkan akan indahnya erti kesabaran. Oleh itu, dalam setiap gerak-geri guru perlu disertakan dengan tawakal. Allah berfirman dalam surah Talaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Untuk akhirnya, wahai para guru, kami tahu bis kita ngalih andai di dunia, bis kita rasa indah dihargai. Yakinlah bahawa bis kita merupakan jutawan akhirat. Man jaa bil hasanati falahu asyra amsalha. Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya yakni balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Bis kita pastinya akan mendapat pahala yang besar dengan setiap ilmu yang diajarkan ke semua makhluk Allah, sama ada di langit atau di bumi, sentiasa mendoakan kebaikan kepada para guru. Setiap yang diajar itu yang akan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang beramal dengan apa yang telah diajarkan olehnya. Untuk akhirnya, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang berada di negara Brunei Darussalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.